Okey, kita mulakan suratul Ahzab. Ya, ayat 10. Suratul Ahzab ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah di waktu ja'ukum, telah datang mereka kepada kamu. Telah datang mereka kepada kamu min daripada fauqikum, atas kamu, wamin, dan daripada asfala, sebelah bawah, minkum, daripada kamu, waiz, dan di waktu zaghat, telah cenderung ia, al-absar, oleh penglihatan, wa balagat, dan telah sampai ia, al-qulub, oleh hati-hati, hanazir, kerongkong, wa tazunnuna, dan kamu menyangka, billahi, terhadap Allah, zununa, akan sangkaan. Ayat yang ke-11. Hunalika, di sanalah, ubtulia, telah diuji ia, al-mu'minun, akan orang-orang yang beriman, wa zulzilu, dan telah digoncangkan mereka, zilzalan, goncangan, syadida, yang keras. Baik, saya mak semula. Ayat yang dibaca ini adalah Waalaikumsalam. Okay. Silakan. Ayat hari ini ayat 10 ayat 10. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab. Baik, ayat ini berkaitan dengan yaitu bagaimana orang-orang kafir musyrikin nak menakluki Kaabah, menakluki kota Madinah.
Sehingga Nabi SAW bersama dengan orang Muslim yang menggali parit. Untuk apa? Untuk menghalang orang-orang musyrikin terus boleh menceroboh Madinah. Jadi mereka menggali parit yang begitu panjang untuk mencari jalan kemenangan. Jadi ikhtiarnya begitulah. Allah telah mengutuskan tentera-tentera yang tak dapat dilihat, yaitu malaikat, buat menentang tentera-tentera kufar. Dan Allah juga datangkan angin ribut pasir yang melemahkan tentera-tentera kufar ini. Kemudian ayat 10, Izja'ukum min fawqikum. Ingatlah di waktu telah datang mereka kepada kamu min fawqikum, daripada atas kamu, wa min asfala minkum, dan daripada bawah, sebelah bawah daripada kamu, daripada timur, barat, atas, bawah, mereka datang. Wa izzaghatil absar, dan di waktu telah cenderung oleh pandangan-pandangan cenderung kepada tentera-tentera yang mengelilingi mereka di setiap arah. Wa balaghatil qulubi hanazir, dan telah sampai ia oleh hati-hati ke kerongkong-kerongkong. Maknanya hati sampai ke kerongkong ni maknanya macam kita dah lemas. Macam itulah melihat tentera yang ramai yang mengepung Madinah. Kalau lihat hati kita dah habis dah. Macam itulah. Wa tazunnuna billahi zununa, dan kamu sangka terhadap Allah, kamu menyangka terhadap Allah sangkaan. Kamu menyangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Adakah ini janji Allah Ta'ala? Jadi mereka telah menyangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Sangkaan-sangkaan yang tidak sepatutnya. Jadi hunalika, di sanalah ubtuliyal mu'minun, telah diuji akan orang-orang yang beriman. Wa zulzilu, dan telah digoncangkan mereka zilzalan syadidah, goncangan yang keras. Itulah ujian buat orang mukmin yang menghadapi musuh yang begitu ramai mengepung Madinah. Baik, sama lagi ayat yang ke-12. Wa'is, dan di waktu. Yaqulu, ia berkata, al-munafikun, oleh orang-orang munafik. Wallazina, dan orang-orang yang fi, dalam qulubihim, hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Tiada, wa'adana, telah menjanjikan ia akan kami. Telah menjanjikan ia akan kami. Allahu, oleh Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Illa, melainkan. Gurura, tipuan. Simak semula. Wa idh yaqulul munafiqun,
dan di waktu telah, boleh kita terjemahkan ingatlah di waktu ya, di pangkal ayat ni. Dan ingatlah di waktu. Yaqulu, ia berkata al-munafikun, oleh orang-orang munafik. Wallazina, dan orang-orang yang fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Orang munafik berkata, ya, dan ya, orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ni maknanya yang lemah akidahnya, yang masih baru ataupun lemah akidahnya. Apa yang fikirkan oleh mereka, yang dikatakan oleh mereka, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura, tiada menjanjikan ia kepada kami oleh Allah dan Rasulnya melainkan tipuan. Dia kata, ya, tak ada Allah dan Rasul janji, melainkan semua ni tipu. Ya, jadi ya, kan cakap macam ni cakap yang kurang ajar. Ya, mereka katakan bahawa ya Allah dan Rasul menipu. Dia kata tipu. Ya. Jadi dia pandang bukan kemenangan, bukan perjuangan, tapi yang dipandang ialah ya, kekalahan, dan juga ini ya, tipuan saja. Jadi ya, ini kata orang munafik. Dan juga orang-orang yang lemah akidahnya pun 2 kali 5 yang mengikut juga jalan ya, orang-orang munafik kata. Baik, ayat yang ke-13, wa'iz, dan ingatlah di waktu. Qalat, setelah berkata ia, ta'ifatun, oleh segolongan, minhum, daripada mereka, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib. Wahai penduduk Yasrib, bracket Madinah. La muqamah, tidak ada tempat, lakum, bagi kamu, farji'u, maka kembalilah olehmu, wa yasta'zin, dan ia minta izin, farikun, oleh segolongan, minhum, daripada mereka, an-nabiyya, kepada Nabi, yaquluna, mereka berkata, inna, sesungguhnya, buyutana, rumah-rumah kami, aurah, kosong, aurah, kosong, auratun, wama, dan tiada, ia, bi aurah, kosong, in, tiada, yuriduna, mereka berkendak, illa, melainkan,
Firara lari. Saya masuk mula. Wa iz qalat ta'ifatum minhum. Dan ingatlah di waktu telah berkata ia oleh segolongan daripada mereka. Mereka ni munafik, orang-orang munafik tu. Berkata, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib. Yasrib ni nama Madinah. Madinah dulu namanya Yasrib, zaman Nabi. Sebelum tu dinamakan, sebelum Nabi tukar kepada Madinah Al-Munawwarah, namanya ialah Yasrib. Jadi Yasrib ni adalah nama kota Madinah. Orang munafik kata masa itu, wahai penduduk Yasrib, la muqama lakum, tidak ada tempat, tidak ada tempat berdiri buat kamu. Dia kata tidak ada tempat bagi kamu. La muqama lakum, tidak ada tempat bagi kamu. Farji'u, maka kembalilah olehmu. Mana bila melihat tentera yang begitu ramai, mana tidak ada peluang untuk menang. Tak ada tempat buat kamu lagi dah di Madinah ni. Balik. Macam tu lah. Balik. Bahasa dia macam tu lah. Wa yasta'zinu fariqum minhum, dan ia minta izin oleh segolongan daripada mereka an-nabiyya, kepada Nabi. Golongan-golongan yang terpengaruh ni, termasuklah orang munafik ni, minta izin lah, nak balik, nak balik ke rumah. Yaquluna, mereka berkata, inna buyutana auratun, mereka berkata sungguhnya rumah-rumah kami kosong. Jadi mereka buat alasan kononnya rumah dia kosong, rumah dia tak tutup pintu, kononnya macam itulah. Rumah dia tak tutup pintu, rumah dia terbuka. Dia minta izin untuk balik. Allah katakan, wa ma hiya bi'auratin, dan tiada ia yang kosong. Mana sebenarnya hakikatnya rumah itu bukan kosong atau rumah itu tidak berkunci. Sebenarnya berkunci, bertutup. In yuriduna illa firara, tiada mereka berkendak melainkan lari. Jadi tujuannya mereka buat alasan nak lari daripada peperangan. Jadi bila menampak musuh yang begitu ramai, maka mereka pun cabut lari, buat alasan. Baik, sambung lagi. Ayat selanjutnya. Walau dan jikalau dukhirat, telah dimasukkan ia, telah dimasuki ia. Alaihim, atas mereka. Min, daripada aktori, penjuru-penjuru. Aktoriha, penjuru-penjurunya. Saya ulang Dan jikalau telah dimasuki ia atas mereka daripada penjuru-penjurunya, kemudian su'ilu, telah
diminta mereka. Telah diminta mereka. Fitnah, mengadakan fitnah. Al-fitnata, mengadakan fitnah. La atau ha, nescaya telah mendatangi mereka. Nescaya telah mendatangi mereka akannya. Wama, dan tiada. Dan tiada. Talab basu, dan tiada telah menangguhkan mereka. Dan wama, dan tiada talab basu telah menangguhkan mereka. Biha, dengannya. Illa yasiro, melainkan sebentar. Walakot, dan demi sesungguhnya. Ayat 15. Walakot, dan demi sungguhnya. Kanu, adalah mereka. Ahadu, telah berjanji mereka. Allah, kepada Allah. Min qablu, daripada dahulu. La yuwalluna, tidak mereka berpaling. Al-adbar, belakang-belakang. Wakana, dan adalah ia. Ahdullah, janji Allah. Mas'ulah, yang ditanya. Baik, saya mak semula. Walau dukhilu, dan jikalau telah dimasuki mereka. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Maksudnya, ya, mereka, kalau Yasrib itu diserang, dimasuki itu maksudnya ialah diserang dengan maksud serang. Jadi kalau Yasrib atau Madinah itu diserang, min aktoriha, daripada penjuru-penjurunya, summa su'ilul fitnah, kemudian diminta mereka al-fitnah, ya, akan fitnah. Dalam bracket boleh letak fitnah ni dengan makna, ya, murtad. Ya, sebab fitnah ni macam-macam makna, macam-macam maksud, ya.
Jadi di sini dengan maksud ya fitnah di sini ialah murtad. La atauha, nescaya telah mendatangi mereka akannya. Maksudnya, kalau Madinah itu diserang oleh orang-orang musyrikin, kemudian dipaksa mereka atau diminta mereka supaya kembali kepada ya agama musyrikin, atau dikatakan suruh murtad balik, nescaya mereka akan datanginya. Maka mereka orang-orang yang lemah iman ini, orang-orang munafik ini akan menyahut seruan ya tentera-tentera kafir, mereka pun murtad balik ya. Wa ma talabbasu biha ila yasira, dan tidak kamu ya tiada telah mereka ya tunggu illa yasira, melainkan ya sedikit, melainkan ya boleh katakan sedikit pun boleh ya. Ataupun sebentar. Artinya ya yang dapat kita faham, kalau dipaksa mereka suruh murtad balik, nescaya mereka akan murtad balik ya. Pada masa itu ya tidaklah mereka tangguhkan sedikit pun, ya mereka tidak akan tangguhkan, mereka akan balik semula kepada agama moyang mereka. Macam itulah iman munafik, iman ya orang-orang yang lemah imannya, mereka akan mudah ya bila tertekan saja suruh murtad, mereka akan murtad. Itu maksudnya. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar. Dan demi sesungguhnya adalah mereka telah berjanji mereka kepada Allah daripada dahulu, tidak mereka berpaling belakang-belakang. Ya mereka ya sebelum menghadapi peperangan, mereka sudah berjanji untuk tidak mundur, untuk tidak gustan ataupun ya lari daripada peperangan. Mereka dah janji mereka tidak akan mundur atau lari daripada peperangan. Ya tapi ya mereka sudah cabut lari dengan alasan-alasan yang direka. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan adalah janji Allah yang ditanya. Maknanya Allah akan tanya balik, ya, minta jawapan balik daripada mereka apa yang mereka sudah berjanji dengan Allah Ta'ala ya. Itulah ya kisahnya, macam mana ya asal Madinah yang bernama Yasrib asalnya sebelum Nabi tukar kepada Madinatul Munawwarah ya, dan ya dikepung ya diserang oleh orang musyrikin, tetapi ya atau tentera bersekutu ya, bukan hanya orang musyrikin ya, tapi mereka bersekutu dengan puak-puak lain ya untuk menyerang Madinah. Tapi orang-orang Islam Madinah sudah buat persiapan, digali parit sekeliling Madinah. Jadi mereka kalau nak masuk Madinah kena terjun dulu dalam parit itu. Walaupun parit tidak ada air, tapi mereka akan terjun ke parit lebih mudah untuk ya pemanah ya orang-orang Islam menyerang mereka ya. Itu salah satu daripada ikhtiar ya. Tapi Allah Ta'ala bantu dengan malaikat dan juga angin yang tidak disangka-sangka datangnya. Baik ya, kita semak dulu pelajaran sharaf. Rasanya ada latihan sharaf ya. Kita semak dulu. Apa latihan hari itu yang dibagi? Bab apa hari itu? Boleh buka mic ya? Bab rubai. Rubai dahulu. Bab khumasi ke rubai? Tak dengar? Rubai. Ya. Apa latihan dia?
Aslama lagi. Aslama. Kazaba. Kazaba. Doroba. Doroba. Okey. Baik, wazan yang diberi ialah wazan rubai, iaitu perkataannya ialah yang saya bagi akroma, mudhari'nya yukrimu. Akroma yukrimu, masdarnya ikroman. Amar akrim, nahi la tukrim, isim fa'il mukrimun, isim maf'ul mukromun. Jadi kalau contoh dibagi, latihan yang dibagi ialah aslama. Cuba buat aslama macam akroma. Aslama, mudhari'nya yuslimu, lagi masdarnya islaman. Amar dia aslim, nahi la tuslim. Isim fa'il muslimun, isim maf'ul muslamun, ya. Muslimun, muslamun. Okey, ya. Yang kedua, perkataannya ialah latihan, yang latihannya lah kazaba, kemudian wazan dia saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Saddiq la tusaddiq, musaddiqun musaddaqun. Ya, latihan yang dibagi kazaba. Mudhari'nya apa? Kazaba yukazibu. Masdarnya takziban. Takziban. Amarnya kazib, nahi la tukazib. Isim fa'il mukazibun, isim maf'ul mukazzabun. Itu wazan 2, ya. Wazan 2 ada sabdu tengah. Wazan 3 ada alif tengah. Ya. Wazan dia qatala yuqatilu qitalan. Qatil la tuqatil. Muqatilun muqatalun. Jadi, ya, latihan dia doroba. Doroba, mudhari'nya doroba yudoribu, masdarnya diroban. Amar dorib, nahi la tudorib. Isim fa'il mudoribun, isim maf'ul mudorobun. Okey, sahih. Okey, apa beza sulasi 3 huruf dengan 4 huruf? Ya, bila 4 huruf, ya, kita memberi makna tidak boleh memberi makna, ya, semakna lazim. Contohnya, makna lazim ni perkataan, ya, mulia. Jadi mulia tak boleh terjemah mulia. Kalau dah 4 huruf, kita kena tambah me dengan kan. Memuliakan. Macam tu. Ya. Kalau makna benar, tak boleh benar saja, telah benar ia. Kalau 3 huruf boleh. Kalau dah 4 huruf, telah membenarkan ia. Macam tu. Tapi kalau wazan yang ketiga, itu ada lain sikit. Sebab ada alif tengah. Bila ada alif tengah, makna mesti berganda. Kalau makna pukul, makna berpukul-pukulan. Ya. Kalau makna bunuh, berbunuh-bunuhan. Jadi makna perang. Ya. Baik, yang latihan yang dibagi, contohnya ialah bab rubah ini. Makna saya berikan yang nombor 1, contoh nombor 1. Telah memuliakan ia, madi. Mudhari' ia memuliakan. Ya, masdarnya kemuliaan. Kemudian fi'il amarnya muliakanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau muliakan. Isim fa'il yang memuliakan, isim maf'ul yang dimuliakan. Ya, jadi meletakkan makna tu sama juga dengan yang sudah-sudah. Kalau madi ada telah, ada ia.
Kalau mudhari ada ya. Kalau masdar ikutlah terbitan dia. Kalau fi'il amar penambahan dia ya tambah oleh engkau atau tambahlah oleh engkau pun bolehlah oleh engkau. Muliakanlah oleh engkau pun boleh macam tu. Kalau nahi penambahan dia ialah jangan engkau. Jangan engkau muliakan. Kalau isim fa'il penambahan apa? Yang. Kalau isim maf'ul yang di. Ya. Baik, contoh satu. Ya, contoh satu yang akhir sekali iaitu bab doroba tadi, maknanya berpukul-pukulan. Yang dibuat latihan tadi berpukul-pukulan. Kalau madi macam mana terjemahan dia? Dua kali. Telah berpukul-pukulan ia. Kalau mudhari? Ia dua kali. Macam tu. Kalau masdar? Berpukul-pukulan. Kalau amar? Mana dia telah amar. Dua kali. Macam tu. Kalau nahi? Ya, jangan engkau berpukul-pukulan. Kalau isim fa'il? Yang berpukul-pukulan. Ya. Kalau nahi? Nahi pula. Isim maf'ul? Yang dipukul-pukulkan. Yang dipukul-pukulkan. Ya. Macam tu. Ya. Baik. Ya. Untuk latihan, saya ambil ayat yang 10 tadi ya, ayat yang ke-10 Quran. Perkataan yang saya ambil di sini ialah perkataan balagha. Balaghatil qulub. Cuba tengok ayat 10. Balagha. Jadi balagha ni 3 huruf ya. Balagha. Jadi kita buat wazan 4 huruf. Ya. Kalau 4 huruf penambahan apa dia? Alif di awal. Apa bunyinya? Kalau 4 huruf. Ablagha. Ini wazan 1. Kalau wazan 2, letak sabdu tengah. Tak. Wazan 2. Wazan 2 sabdu tengah. Balagha. Wazan 3. Alif tengah. Ba dia panjangkan. Balagha. Ya. Jadi wazan 1 ablagha. Wazan 2 balagha. Wazan 3 balagha. Ya. Ablagha lagi satu apa? Balagha lagi satu? Balagha. Jadi untuk akan datang ya buat latihan balagha ni. Buat rubai. Daripada 3 huruf, balagha 3 huruf, kita buat rubai 3 bentuk. Rubai buat 3 bentuk. Ya.
Kalau rajin buat ayat yang 9, ayat 9 bunyi arsala. Fa arsala alaihim rihan. Ayat 9. Jumpa tak? Fa arsala alaihim ayat 9. Fa arsalna alaihim rihan. Jumpa tak Datin? Datin Bibah tak nampak lagi? Jumpa tak? Ayat 9. Jumpa tak? Okey. Jadi arsala ni dah 4 huruf, alif ra sin lam, dah wazan 1. Arsala wazan 1 ya. Alif ra sin lam, arsala. Wazan 2? Kalau wazan 2? Letak sabdu. Rossala. Rossala. Rosin lam, letak sabdu tengah, Rossala. Rosin lam. Letak sabdu, Rossala. Wazan 3? Salah. Rossala, panjangkan ro tu. Rossala. Ingat ya, rubah ini 4 huruf. Rubah ini 4 huruf. Jadi fi'il madinya semua mesti 4 huruf, jangan lebih. Fi'il madinya semua mesti 4 huruf. Hanya 3 bentuk. Satu arsala, satu rossala, satu lagi rosala. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim.